Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Baik. Maaf ada teknikal sikit. Kita sambung balik pelajaran kita yang berkaitan golongan-golongan yang mempunyai sifat-sifat yang disebutkan ahli syurga sewaktu kematiannya. Jika dia mati melakukan beberapa amalan, maka amalan-amalan itu di antara sifat-sifat husnul khatimah. Jadi di sini kita telah bicarakan beberapa perkara sebentar tadi yang berkaitan kepada suka seseorang itu kepada ayat Al-Quran. Di mana kita berada di akhir zaman ini, ya, Al-Quran akan ditinggalkan. Ya, Al-Quran akan ditinggalkan oleh manusia kerana apa? Kerana kesibukan mereka dengan handphone, gadget-gadget mereka. Ini disebutkan oleh Al-Quran itu sendiri dan para ulama telah mengupaskannya. Dan bila kita menyaksikan kehidupan manusia ini tak boleh lekang daripada gadget-gadget kita ini, itulah ulama mengatakan, ulama pada zaman dahulu, para salihin pada zaman dahulu, sebagaimana kita sibuk memegang Al-Quran, handphone, mereka sibuk memegang Al-Quran, begitulah kehidupan mereka. Oleh kerana itu, ya, Al-Quran ini akhirnya akan dilalaikan oleh manusia. Al-Quran ini kalau kita tengok memang tidak akan dibuka, walaupun sehari satu muka surat pun manusia tak akan buka. Tetapi handphone berjam-jam boleh mereka buka. Ya, ini di antara masalah-masalah hati kita bermasalah. Kita tidak pernah nak mengagungkan Al-Quran, kalam Allah, dan kita akan saksikan pada hari kematian kita bagaimana Al-Quran nak mensyafaatkan kita kalau sekadar baca pada bulan Ramadan saja, ataupun baca pada hari Jumaat saja surah Kahfi, ya, syafaat tidak akan datang kalau keadaan begitu. Baik. Jadi yang ke-47 ini suka kepada ayat-ayat Al-Quran. Dari Anas Ibnu Malik, kisah seorang lelaki yang sentiasa membaca surah Al-Ikhlas setiap rakaat solatnya, lalu diadukan kepada Nabi SAW, lalu baginda bertanya kepada lelaki tersebut. Ya, ini kisah seorang sahabat. Kalau dia jadi imam, dia akan baca surah-surah lain tu, kemudian diakhiri dengan surah Al-Ikhlas. Tengah mengatakan begitu. Setiap kali dia baca surah dan akhirnya dia akan baca surah Al-Ikhlas. Ataupun dia sentiasa baca surah Al-Ikhlas. Tuan-tuan dan perempuan, tidak menjadi masalah kalau kita nak baca mana-mana ayat dalam Al-Quran. Tetapi bukan tujuan macam kita biasanya kalau kita baca Al-Quran, tujuannya kita baca surah-surah yang pendek sebab nak ringkaskan. Ya, paling kita suka surah Al-Ikhlas dengan surah Al-Asr. Itu surah yang paling pendek. Ataupun An-Nas, Al-Falaq, ya, Al-Lahab, begitu An-Nasr. Kita akan baca surah-surah yang pendek, kenapa ringkas. Tuan-tuan dan perempuan, kalau kita solat berjemaah, ya, sedangkan bacaan jangan panjang sangat, tetapi ialah pendek pun tak menjadi masalah. Tetapi kalau kita solat sendiri kita, maka hendaklah kita membaca sebaik-baiknya panjang. Kerana sebaik-baik qiyam adalah tuli qiyamih. Sebaik-baik solat di waktu malam itu adalah panjang qiyamnya. Maka kita menyaksikan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sahabat mengikutnya, ya, waktu melakukan solat sunat malam. Ya, dibacanya Baqarah, dibacanya An-Nisa, dibacanya Ali Imran dalam satu rakaat. Subhanallah, kita tak mampu. Ya, kita tak mampu. Kenapa? Kerana kita tak hafal Quran dengan cara yang baik, ataupun apa yang kita hafal itu je lah kita mampu. Okey, baik. Ala kulli hal, buatlah hak mana yang kita mampu. Lalu para sahabat mengadu kepada Rasulullah tentang lelaki ini, sikit-sikit baca Al-Ikhlas, sikit-sikit baca Al-Ikhlas. Lalu Rasulullah bertanya, wahai fulan, dengan maksudnya, apa yang menyebabkan kamu tidak mengikut apa yang dicadangkan oleh sahabat-sahabat kamu? Dan apakah yang menyebabkan kamu sentiasa membaca surah tersebut pada tiap-tiap rakaat? Ya, sehingga dirasakan, ya, tak ada surah lain ke dia boleh baca. Ya, kalau dia hafal itu sahaja, mungkinlah. Tetapi masalahnya dia hafal banyak. Tetapi ditutup kandungan dengan surah Al-Ikhlas. Lalu sahabat ini menjawab, aku suka kepada surah tersebut. Yang ini disebabkan
Di dalam surah Al-Ikhlas itu yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah 1/3 Al-Quran, yang mana surah Al-Ikhlas ini adalah surah tauhid. Ya, dalam kalimah-kalimah qul huwallahu ahad Allahus samad sampai akhir ayat itu semua kalimah-kalimah tauhid. Yang menyebabkan dia kata aku suka sangat kalimah-kalimah tauhid itu yang terdapat dalam surah Al-Ikhlas walaupun pendek. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sukanya kamu pada surah tersebut menyebabkan kamu dimasukkan ke dalam syurga. Ya, nampak tak tuan-tuan dan puan-puan? Kerana suka kepada ayat Al-Quran, terutamanya disebabkan kalimah tauhid itu terdapat di dalamnya, maka itu menyebabkan kamu mendapat syurga. Kamu akan dimasukkan ke dalam syurga. Oleh kerana itu kena ada jiwa kita suka kepada Al-Quran. Ini kita lagu Korean, kita suka lagu Dondang Sayang, kita suka lagu apa lagi? Ya, semuanya bawa kepada neraka. Sorry. Ya, bawa kepada neraka. Ya. Tetapi pada Al-Quran, insya-Allah dia akan membawa kepada syurga. Membawa kepada syurga kerana kita suka kepadanya. Bahkan ingat tuan-tuan dan puan-puan, kelebihan orang yang membaca Al-Quran dan kita didik anak-anak kita kepada menghafal Al-Quran dan membaca Al-Quran, kita akan dipakaikan dengan pakaian yang cukup cantik di akhirat kelak. Sehingga kan seorang itu bertanya, dari mana datang pakaian-pakaian ini? Perhiasan ini dikenakan mahkota ya kepada pembaca Al-Quran dan ayah dan ibunya. Lalu dikatakan kepadanya, ini adalah sebab kerana kamu mendidik anak kamu membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran. Tuan-tuan dan perempuan, dapat terpijak. Tapi sayang, kecil-kecil kita ajar anak-anak kita di tadika, ya, kita nak anak kita boleh bahasa Inggeris, tak nak anak kita boleh bahasa Al-Quran, ya. Lagulah Twinkle Twinkle Little Star-nya ataupun lagu apalah lagu-lagu yang diberikan, kita ajar anak kita berlagu berjoget. Lalu kita meninggalkan anak kita kepada Al-Quran, ya. Kita tinggalkan anak kita mengenal pencipta. Akhirnya anak kita jauh daripada Al-Quran dan kita tidak akan dapat manfaat daripada anak yang kita lahir bersusah payah kita jaga. Akhirnya anak kita tidak menghafal Al-Quran, tidak mengenal Allah dengan sebaik-baiknya. A'udzubillah. Oleh kerana itu jangan biarkan Al-Quran ini hilang. Kita baca. Kerana apa? Di akhirat kelak kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang Al-Quran. Kemudian Allah katakan, waratil, bacakan Al-Quran itu. Lalu dibaca Al-Quran itu, kemudian dikatakan irqi, tambahkan bacaan kamu. Lalu ditambah, kalau kita tak pernah khatam di muka bumi ini, wallahu alam, jangan harap kita akan boleh selesaikan Al-Quran di akhirat kelak. Tuan-tuan dan perempuan, bila dikatakan baca, naikkan sehingga sampai satu tahap, kalau kita dah habis 30 juzuk, alhamdulillah. Kalau tak habis, ya, kita katakan rugi sangat-sangat. Tuan-tuan dan perempuan, 30 tahun, 40 tahun kita hidup tak pernah nak habis 30 juzuk Al-Quran walaupun dalam satu tahun. Berat tu. Ya, tunggu bulan Ramadan pun tak habis juga. Berat tu. Sedangkan Allah katakan baca, naikkan, lalu ditambahkan. Bila sampai dia tambah dan akhirnya dia terhenti, maka di sinilah tempat kamu di syurga, seolah-olah mengisyaratkan syurga itu bergantung pada tahap-tahap Al-Quran. Ya. Di mana bergantung kepada iman yang betul dan tahap Al-Quran yang dibaca dan dihafal. Ya, oleh kerana itu berusahalah. Berusahalah dengan membaca Al-Quran dan menjaga Al-Quran dan elakkan gadget-gadget itu mengganggu kita di depan Allah nanti. Apa kita nak jawab? Wallahu a'lam. Ya, jawablah. Ya Ustaz, maaf Ustaz. Ya Allah, aku sibuk dengan gadget ni. Ya Allah, mana aku nak baca Quran? Jawablah depan Allah begitu. Kamu dijadikan untuk gadget ke kamu dijadikan untuk mengabdikan diri kepada Allah? Sibuk dengan gadget dunia ni. Ya. Rasanya kalau hilang gadget ni pening kepala, mau meretak kepala kita. Ya, disebabkan cinta kita kepada dunia. Cinta kepada kita pada alat-alat yang begini. Na'udzubillah. Baik. Hadis ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, yang mana akhirnya Rasulullah mengatakan
sukanya kamu kepada surah tersebut menyebabkan kamu dimasukkan ke dalam syurga. Jadi kita suka. Ingat, maksud suka di sini, kita suka kepada ayat-ayat tauhid, beriman. Bukan suka macam setengah orang, dia suka ambil ayat tertentu, dia gunakan untuk program dia tertentu. Misalan, kalau seorang tu mengandung nakkan anak perempuan, maka bacalah surah Maryam. Ya. Kalau nakkan anak lelaki, baca surah begini. Kalau nak anak cantik, baca surah Yusuf. Dia jadi macam itu pula. Bukan untuk beriman. Itu salah. Lepas tu dia ambil ayat-ayat dalam Al-Quran digunakan untuk melakukan perkara-perkara khurafat dia. Ya. Ataupun dia mengambil ayat-ayat Quran pusing untuk dilakukan kepada perkara-perkara yang berdosa. Maka ini Al-Quran akan menjadi hujah kepada kita, pengkhianatan kita terhadap Al-Quran. Ya, setengah orang yang dia nak benarkan juga, dia kata, Ustaz, macam mana bolehkah baca begini untuk dimurahkan rezeki, ini untuk lepaskan gini gitu. La ilaha illallah. Kamu, kalau kamu baca Al-Quran, beriman kepada Al-Quran, confirm Allah akan lepaskan kamu banyak masalah. Tapi bila baca pada ayat-ayat tertentu, mulalah dia menghafal ayat-ayat tu je. Ya, ayat-ayat tu je dia hafal, akhirnya tak tahulah kesudahan dia macam mana. Ya. Baik. Yang ke-48, di antara perkara yang boleh menyebabkan seseorang itu dikategorikan kalau dia mati waktu itu dia layak dikatakan husnul khatimah, ialah membuang sesuatu yang mengganggu jalanan. Okey, ingat elok-elok. Membuang sesuatu yang mengganggu jalanan, bukan membuang sesuatu di atas jalanan. Ya. Membuang sesuatu yang mengganggu jalanan. Tak kira apa juga. Ya, kenapa? Kalau ianya merupakan satu benda yang simple sahaja, pun kita boleh mendapatkan syurga di akhirat dengan begitu hebatnya. Di mana hadis Rasulullah menceritakan, aku menyaksikan seorang lelaki itu bersenang lenang di dalam syurga. Amalan yang dilakukan hanya mengangkat sesuatu yang menghalang jalan raya. Ya, jalan laluan manusia, laluan orang mukmin. Dia angkat kayu yang menghalangkan itu, terus dia mendapati kedudukannya tinggi di sisi Allah. Kerana salah satu cabang iman di antara yang paling rendah ialah mengangkat sesuatu yang terhalang di atas jalan raya, yang mengganggu jalan raya. Bayangkan kalau kita seorang pembuang sampah di atas jalan raya, apa hukumnya? Berdosa, tidak dinafikan. Apatah lagi kalau barang-barang itu mengganggu jalan raya. Bukan sekadar jalan raya, jalan-jalan laluan manusia, tak kira laluan kampung ke laluan apa semua, adalah dilarangkan sama sekali kita meletakkan sesuatu yang berbahaya ataupun yang mengganggu. Ya, setengah orang buang sampah tepi jalan. Ya, tempat itu tidak dibenarkan buang sampah. Kalau dibenarkan buang sampah, diarahkan untuk tempat yang tertentu, ataupun diletakkan dalam ni, dia lontar je sahaja di luar, mengganggu jalanan. Berdosa. Apabila kita membuat suatu perkara yang boleh mengganggu jalanan, hukumnya berdosa. Letak apa jugalah, daun pisang ke, potong rokok ya. Potong rokok tu dah 2 kali. Dosa merokok 1, dosa buang merata-rata 1. Ya. Semua apa-apa yang mengganggu jalanan, maka kita buang, kita buat, maka kita berdosa. Dan orang yang mengangkat barang-barang terhalang ataupun barang-barang yang mengganggu jalanan, maka dia akan memiliki syurga. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, jangan pandang hina kepada pembuang, pengangkat sampah. Ya, mereka menunaikan satu tuntutan fardu kifayah, satu, dan kedua, dia membuang apa-apa yang mengganggu jalanan manusia atau benda-benda yang tidak baik. Oleh kerana itu, orang-orang yang walaupun dia kerja mengangkat sampah, sebenarnya kalau dia ikhlas, dia taat kepada Allah dan dia buat kerja itu sebagai urusan kerjanya, besar pahalanya di sisi Allah. Besar pahala. Kita je yang tengok, alah dia pekerja sampah, mula kita mengutuk, tetapi di sisi Allah besar kerana mereka menunaikan satu tuntutan dalam beragama, fardu kifayah. Ya. Subhanallah. Jarang kita memikirkan perkara yang begitu.
Bahkan kita tengok ya, siap kita tengok dia tengah sapu, kita buang kat dia lagi. Ya, Masya Allah. Pergilah tong sampah, apa kenapa nak campak kat dia pula? Ustaz, kalau tak dia tak kerja. Bagusnya kamu. Ya, beradab. Ya, mereka memiliki, kalau mereka yang ikhlas, mereka memiliki ganjaran pahala. Kadang-kadang kita tengok juga pembuang-pembuang sampah itu, pengangkat sampah itu, mereka tu lepas je kerja, mereka baca Quran kadang-kadang. Lebih baik daripada kita 100 kali, 1000 kali berbandingkan kita lepas kerja tak ada langsung nak pegang Al-Quran. Ya, subhanallah. Tuan-tuan dan perempuan, jangan pandang remeh. Ya. Itu satu bab yang membuang sampah di jalanan manusia. Pasal subhanallah, kadang-kadang kita kalau naik kenderaan, ya subhanallah, kalau kita bersama pelajar nampak misalnya pelepah kelapa jatuh atas jalanan. Ya, kita berhenti, kita kata berhati-hati, okey, siapa nak syurga turun. Angkat benda tu yang mengganggu jalanan. Kadang-kadang kelapa orang, kadang-kadang durian jatuh tengah jalanan. Ya, tengok kepada keadaan. Ya. Dan alhamdulillah memang kita akan ajar benda-benda yang begitu. Satu hari hujan tu turun, tiba-tiba jatuh jalanan, pokok-pokok. Ya, mana mampu kita nak buat yang mana mampu. Lepas tu alhamdulillah kita nampak satu van lagi, grup sekolah tahfiz juga alhamdulillah sama turun. Lepas tu ada seorang berdua yang ada alat-alat, ya, mereka pun turun membantu, ya, memberikan laluan jalanan. Besar sebenarnya pahala. Ya, tuan-tuan dan perempuan, jangan biarkan. Jangan ada perasaan ego kita, orang yang berpangkat tinggi ke apa, ya, mempunyai jawatan ke apa, mempunyai title ke apa, sehingga kita nak mengangkat benda-benda seperti kelapa ataupun jarum, paku. Tuan-tuan dan perempuan, kalau tengok kadang-kadang kita berjalan tunduk tu, nampak paku-paku tu, ambil. Ya, wallahu alam, saya ni jalan tunduk, bukan tunduk warak, tapi dah terbiasa agaknya. Ya, pasal jalan-jalan sebab kan kadang-kadang motor kita, kereta kita kena dengan paku-paku kan. Nampak tu kita teringat kita dah kena, orang lain minta jangan kena. Kerana apa? Tuan-tuan dan perempuan tahu sendiri. Bila bawa kereta laju, risiko tu pom pecah tayar tu dia akan ambil orang lain punya tempat dan akhirnya boleh mengorbankan nyawa. Maka tugas kita lah untuk menyelamatkan benda-benda tu, walaupun simple paku, kita mengharapkan Allah menerima amalan kita. Yang kedua pula, bagi mereka yang berada di atas jalan raya kena mengikut arahan, ya, arahan jalan raya. Mengikut peraturan dan arahan yang telah ditetapkan oleh kerajaan melalui jalan raya tu dengan perkara-perkara, ya, seperti lampu isyarat, seperti arahan-arahan untuk membelok kiri dan kanan, ya. Terutamanya lampu isyarat. Tuan-tuan dan perempuan, ingat ya, satu benda yang kita anggap remeh, tetapi di sisi Allah berat, nanti kita nak dipertanggungjawabkan. Apabila berkaitan dengan lampu isyarat, kita langgar, ya, hukumnya berdosa, clear berdosa. Fatwa ulama menjelaskan clear berdosa kerana ia adalah perkara ma'ruf untuk menyelamatkan manusia. Bayangkan kita menyaksikan dari klip-klip video, berapa ramai yang langgar lampu isyarat, akhirnya bukan seorang dia yang mati, orang lain pun boleh bawa kepada kematian. Bukan seorang je berhadapan masalah, semua kereta-kereta tidak boleh bergerak pada ketika itu, yang mana orang-orang yang dalam emergency pun terpaksa ditangguhkan. Disebabkan orang-orang yang melanggar jalan lampu isyarat jalan raya. Berdosa. Tuan-tuan dan perempuan, berdosa. Ya, saya tak takut untuk mengatakan kerana ini fatwa dari kalangan ulama. Ya. Karena ianya perkara ma'ruf yang diarahkan supaya kita mentaatinya. Perkara ma'ruf yang mesti ditaatinya. Maka kena taat. Kerana ianya bukan perkara yang buruk, bukan perkara maksiat. Hatta jika kita berada di negara kafir sekalipun, dalam perkara yang sebegini, ma'ruf, kena taat. Dia dinamakan maslahatul ummah. Masalah manusia, umat manusia. Okay? Jadi, sekarang kita tahu dalam bab hak-hak, ya, berkaitan dengan jalan raya. Pasal hak-hak jalan raya bukan hak aku. Aku dah bayar road tax, itu suka akulah angkat motor, ya, orang naik motor tayar 2, dia naik motor tayar 1. Yang herannya tak pula sampai sudah tayar 1. Ya, sudahnya ke Batu Nisan 2.
Baik. Jadi dalam hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Nabi SAW, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha min zahril tariq kanat tu'zi an-nas. Sesungguhnya aku melihat seorang lelaki itu bersenang lenang di dalam syurga. Dalam ini dikaitkan dengan peristiwa Isra' Mi'raj. Di dalam syurga disebabkan sebatang kayu yang mengganggu manusia di atas jalan lalu diubahkannya. Kayu je. Amalan soleh dia mengangkat tu je. Kerana prihatin dia. Bayangkan kalau tuan-tuan dan perempuan membaiki jalan raya, membetulkan lampu ataupun buat lampu jalan raya, apa lagi yang mempermudahkan jalan raya, ya, besar pahala. Panduan ya, bila kita dengan lembut hati, rela hati kita bagi laluan, tahu tak tuan-tuan dan perempuan, ya, dengan arti kata lain kita mempermudahkan urusan orang lain. Jadi bila kita dah mempermudahkan urusan orang lain, dengan arti kata kita telah melakukan kebaikan yang besar. Ya. Jadi oleh kerana itu kita cuba lakukan kebaikan sedaya upaya mana yang boleh kita boleh lakukan. Mudah-mudahan Allah memberi ganjaran besar kepada kita. Baik. Sebentar. Kemudian sifat yang berikutnya, sifat yang ke-49, sifat ihsan sesama makhluk Allah Subhanahu taala. Sifat ihsan sesama makhluk, yakni sifat yang kita lakukan itu, ya, sifat baik yang mana ianya ada perasaan daripada jiwa hati kita, simpati, sifat ihsan. Ya, sifat ihsan. Maka kita tengok apakah sifat ihsan itu. Tuan-tuan dan perempuan, kita ni, ya, subhanallah, Allah bagikan kita kiri dan kanan syurga, kiri dan kanan pengampunan dosa. Hatta kalau kita makan tu baca bismillah, habis makan alhamdulillah, Allah hapuskan dosa kita. Lah. Makan pun Allah boleh hapuskan dosa kita yang lepas-lepas disebabkan kita ucap alhamdulillah. Ataupun alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Kita baca tu, ya, yang menyebabkan kita dapat ganjaran pahala di sisi Allah dan pengampunan dosa. Makan, kita masuk tandas, keluar tandas hanya ucap ghufranaka, yakni pengampunanmu ya Allah. Allah akan ampunkan dosa kita. Punya banyaknya. Ya, kalau Allah nak mengampunkan dosa-dosa kita ni terlalu banyak. Baik, ini di antara perkara yang disebutkan sifat ihsan sesama makhluk Allah. Sifat ihsan sesama makhluk Allah ini, ya, mempunyai kategori-kategori yang perlu diambil kira. Sifat ihsan itu berkaitan dengan orang mukmin, orang yang bukan mukmin, macam mana kedudukannya. Orang mukmin, adik-beradik kita, mak ayah kita dan segala-gala yang berkaitan dengan mukmin. Ataupun mak ayah adik-beradik yang disebutkan kaum kerabat, ikatan darah. Kemudian berkaitan dengan ihsan kita dengan manusia secara umum. Kemudian ihsan kita dengan makhluk-makhluk Allah seperti binatang-binatang, ya, diambil kira kerana apa? Nampak simple tapi boleh bawa ke syurga. Ya, subhanallah. Satu benda yang ajaib. Ya, Allah jadikan untuk umat ini mudah untuk mendapatkan ganjaran-ganjaran pahalanya. Ya.
Ini berdalilkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna rajulan ra'a kalban ya'kulu thara min al-'atash fa akhadha ar-rajul khuffahu faja'ala yughrifu lahu bihi hatta arwahu fashakara Allahu lahu fa adkhalahu al-jannah." Okey? Maksudnya, sesungguhnya seorang lelaki melihat seekor anjing dalam keadaan hampir mati disebabkan kehausan. Lalu dia mengambil kasutnya, yakni khuf, dan diambil air dengan kasutnya itu dan diberikan minum anjing tersebut. Lalu Allah memujinya dan memasukkan ia ke dalam syurga. Okey. Ini di antara salah satu yang diriwayatkan oleh Bukhari yang berkaitan dengan kisah seorang memberi minuman kepada anjing. Ya, kalimah anjing ini disebut. Kenapa? Kedudukan anjing di sisi Islam ada beberapa perkara yang perlu diterangkan. Ya. Di mana kedudukannya ada perkara-perkara yang mana ianya berkaitan rapat dengan hukum hakam. Ya, kalau nak membela anjing ada syaratnya. Siapa yang bela anjing tanpa syaratnya maka dia akan menghilangkan amalan soleh atau ganjaran pahala-pahalanya. Ya, satu qirat pada tiap-tiap hari. Maka itu semuanya ada diambil kira. Ya, baik. Dalam kisah ni, dalam riwayat yang lain diceritakan bahawa ada seorang wanita dan disebutkan wanita itu adalah pelacur. Ya, seorang wanita yang melakukan kabair, ya, yang disebutkan sebagai pelacur. Satu hari dia berjalan, dalam hadis ni lelaki, ya. Dalam hadis yang lain seorang wanita, ya. Dia berjalan di tengah padang pasir dan hari waktu itu terlalu panas sehingga kan dia merasakan terlalu penat, terlalu letih dan terlalu kering tekak ni. Ya. Kepanasan di sana tidak seperti kepanasan di Malaysia. Kita kena faham kepanasan di Arab Saudi panas mak, ya, panas sangat-sangat. Jemaah yang pergi haji dan umrah akan tahu bila datang musim panas. Ya. Kerana apa? Panasnya la ilaha illallah. Ya. Saya pernah terlewat sedikit waktu itu, waktu saya duduk di Madinah pada tahun 98 waktu itu 99. Terlewat datang solat Jumaat. Penuh dah, kita pun pergi kat luar. Dekat luar tu ada marmar putih dan marmar hitam dan marmar yang batu yang macam batu itulah. Saya pun duduk berdiri solat waktu tu, ya, waktu solat kita pun macam style Arab juga kan. Pakai serban tu cewa, pakai macam tu style Arab. Waktu solat tu habis dah bacaan dia rokok, habis rokok i'tidal sujud. Sujud tu kita ingat batu yang hitam tu masya-Allah tak ada apa-apa. Tuan-tuan dan puan, bila letak aja terangkat kepala, panasnya ya amat. Ya, panas yang amat. Kalau letak telur rasanya masak. Subhanallah. Terangkat kepala. Ui, terus ambil serban kita letak kat bawah tu baru boleh sujud. Panas. Kenapa panas? Di sana dia meresap ke bumi tu, ya. Bayangkan mereka ini yang disebutkan di kalangan orang-orang padang pasir, ya. Panas. Kalau dah panas tu dengan tekak dahaganya, jadi tiba-tiba dah terlampau dahaga, maka dia ternampak satu perigi. Yang orang sebut perigi itu kekurangan air macam perigi buta. Tapi ada air sikit. Ya. Lalu dia rasa penat sangat-sangat. Penat lalu dia tengok ada air. Dia pun turun perlahan-lahan dan dia minum air itu. Ya. Dalam kisah hadis itu menceritakan wanita itu meminum air itu. Kemudian dah rasa dia lega, ya. Dia nak teruskan perjalanannya, maka dia pun naik. Kerana itu telaga, kena turun ke bawah. Bila dia naik, dia nampak seekor anjing yang sudah terbaring, terjelir-jelir lidahnya. Memang anjing tabiat dia terjelir-jelir. Tapi terjelir-jelir ni dah penat. Mana ada anjing nak baring tengah-tengah panas macam itu.
Ya, dah penat sangat nak minum. Lalu wanita ini mengatakan, ya, sesungguhnya aku tadi pun macam inilah rupa. Ya, jadi anjing ni pun memerlukan air. Dia turun, ihsan tu ada dalam diri. Tuan-tuan dan perempuan, bagi pejuang-pejuang agama Quran dan Sunnah, kena faham elok-elok. Ini manhaj dakwah. Bukan semua orang yang kita tengok pernah buat jahat itu sebenarnya jahat, tak. Hati nurani mereka kadang-kadang ada kecil itu, ada imannya sedikit. Hanya memerlukan bimbingan, hanya memerlukan kata-kata yang manis, perbuatan yang baik yang boleh menyebabkan mereka itu lembut kepada agama kita. Buat. Ya. Itu satu. Kedua, ihsan dia kepada anjing. Kalau dia tak buat pun tak kisah, dia tidak berdosa. Tetapi disebabkan ihsan dia, ini makhluk di antara makhluk Allah yang Allah jadikan, memang kehidupan dia seperti kita memerlukan air dan makanan. Lalu dia turun ke dalam telaga. Ingat, dengar elok-elok ya. Dia turun ke dalam telaga. Dia turun, dia buat apa? Dia ambil khuf dia tu, kasut, ya, macam kita ni slipper, tetapi slipper tak ada dalam bab yang begini, ya. Capal macam Rasulullah dia berkata tu, tak ada. Kerana dia tidak menakung air. Tetapi kalau kasut yang kita pakai, dia menakung air. Kan? Okay. Dia menakung air. Lalu dia ambil, macam mana nak bagi misal. Ya? Ambil kopiah saya. Okay. Allah, nampak botak pula dah. Okay. Dikaut air tu dengan kasut dia. Tuan-tuan dan perempuan, apa dia buat? Dalam hadis tu, tengok bagaimana dia buat. Dia pergi letakkan ke mulut dia, digigit, dan dia panjat telaga tu. Tuan-tuan dan perempuan, selipar kita yang pakai dalam rumah pun kita tak sanggup nak gigit. Cuba gigit. Tak sanggup. Ini kan pula wanita ini, kasut yang dipakai, yang berjalan. Tetapi disebabkan ihsan dia kepada binatang ini, dia sanggup ambil air dan digigitnya kasut tu. Kasut tu. Ya. Lalu dipanjatnya, bila sampai di atas, lalu dituang kepada mulut anjing ni. Dia bagi anjing tu minum, bagi anjing tu minum. Lalu Allah ampunkan dosa dia. Ya. Allah ampunkan dosa dia. Hanya disebabkan anjing. Ya, wanita yang berdosa, yang dikatakan penzina, disebabkan anjing, Allah ampunkan dosa dia. Ini kan pula kalau disebabkan air bagi kepada manusia. Alhamdulillah, ya, sahabat-sahabat kita dari Sunnah, Akademi Sunnah yang membuat program air telaga, sama-sama join. Besar pahalanya. Kalau ke anjing, makhluk yang begitu pun boleh menyebabkan seorang itu masuk syurga, ini kan pula kita bagi kepada manusia-manusia yang memerlukan air untuk berwuduk. Ya, kita lihat Badan Khairiyah ini membuat program untuk memberi minuman kepada orang-orang di luar sana, di tanah Hindi sana, ya, dengan program membuat telaga, join, ya, pertubuhan Al-Khairi. Maka ya, kita cuba bantu sama-sama. Join sama-sama. Besar pahala. Ingat, kalau disebabkan air untuk anjing, perempuan ini diampunkan dosa, dimasukkan syurga. Ini kan pula kita buatkan program, join bersama sahabat-sahabat sunnah kita ni. Kita ambil, bagi saya utamakan sahabat-sahabat sunnah kita, ya, telaga yang dibuat di bawah pertubuhan Al-Khairi untuk memberi bantuan kepada orang-orang Islam di sana, maka buatlah. Besar pahala bakal kita dapat nanti. InsyaAllah, mudah-mudahan. Ya. Dan terima kasih kerana mereka telah memberikan pula satu jaluran untuk kita, saluran untuk kita melakukan amal kebajikan. La haula wala quwata illa billah. Bergantung pada kita nak bagi ke tidak. Bukan banyak pun. Ya, saya tak pasti berapa rasanya dalam, kalau satu saham tu dalam RM200 ke RM300, begitu. Boleh, semua orang boleh buat untuk menjadikan ia bekalan kita di akhirat kelak. Jadi baik. Jadi dalam hadis ini menceritakan, ya, ihsan. Bayangkan ihsan dengan anjing saja.
seorang wanita yang disebutkan dalam hadis ya, dia rajin melakukan solat malam apa semua, tetapi dia menyakiti kucing. Ya, menyakiti kucing. Menyakiti kucing ini, maksud dia menyakiti kucing bukan macam kita, oi kucing tu nak makan lauk tu kita biarkan, tak usah sakit kucing tu, kesian. Tak. Menyakiti kucing ini ialah dengan dikurungnya kucing tu, digeram sangat, kucing ni makan ikan aku kurung kamu, dikurung lepas tu tak bagi makan. Itu je kes dia. Dia kurung, salah kurung, tak bagi makan. Kalau kurung bagi makan tak apa. Kalau tak kurung tak bagi makan pun tak apa. Tetapi bila dia kurung tak bagi makan, berdosa. Kalau geram sangat, ambil buanglah kat mana-mana. Dalam hutan ke, pandailah dia cari makan. Ya, dekat pasar ke, barulah kita kena marah. Ya, jangan buang kat depan rumah orang pula. Ini kat tempat saya, kat sekolah saya ni bertimbun kucing kadang-kadang datang. Kita pun naik pening kepala. Apalah mereka ni buang kucing kat tempat kita pula. Tapi nak menceritakan wanita ini yang Rasulullah kata dia masuk neraka kerana mengurung kucing dan tidak bagi makan. Itu je puncanya. Dengan arti kata lain, bila kita membela haiwan, ada hukum hakam dia tersendiri. Bukan main bela ikut suka hati kita. Bela kucing jantan, pergi kucing jantan tu pancut dekat rumah orang lain. Berdosa kita. Bela ayam berkokok habis diberak dekat rumah orang lain. Berdosa kita. Bela anjing, na'udzubillah, kita tak bela anjing. Okey. Ya, tapi nak menceritakan ada syarat-syarat, ada hukum hakam dia. Bela burung, kita bela sangka dia kecil. Macam kita duduk waktu SOP, waktu PKP ni pun dah rimah. Ya, rumah alhamdulillah besar tapi rimahnya aku tak boleh keluar. Ini kan pula burung yang ataupun ikan diletakkan dalam kandang yang reban ataupun sangka yang kecil. Mana boleh? Dahlah begitu kita letak dia seko-seko je. Dia pun nak juga pasangan. Berdosa kita. Oleh kerana itu hukum hakam ada. Bab binatang pun ada hukum hakam dia tersendiri. Jangan buat main-main. Ya, kalau kita nak bela betul-betul. Tapi itulah setengah orang dia bela kucing, ya, dia bagi bau tek kucing dia kat jiran sebelah. Jiran dah tak selesa, lalat datang apa semua. Itu macam mana pula Ustaz? Berdosa. Menyakiti jiran. Mana lebih besar, kucing ke jiran? Itu kaedah yang difahami dalam syarak. Siapa yang bela kucing menyakiti jiran sebelah dengan taik dia, ya, taik kucing tu, berdosa. Maka lebih baik dia buangkan kucing itu ataupun hantar ke mana-mana penjagaan, serah kepada orang lain, ya, itu lebih aula dan lebih afdal. Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir, fal yukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan jiran dia. Muliakan jiran dia, dia sanggup mengorbankan apa saja keadaan dia begitu demi memelihara hati jiran dia. Buanglah kucing tu, lebih afdal. Besar pahalanya. Maaf ya, bagi peminat kucing mungkin akan marah, tapi itu hukum hakam yang jelas. Ya, yang jelas mengisyaratkan kepada kita tidak boleh menyakiti jiran dengan perbuatan yang begitu. Okey, baik. Jadi ini di antara perkara yang amat penting, ya. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau bab yang beginilah keadaannya, ya, memberi air kepada binatang pun, kalau jaga kucing tu tidak menyakiti jiran pun besar pahala. Memang besar pahala. Ya. Dan kita boleh juga, ya, seperti mana yang saya katakan Pertubuhan Al-Khairi buat minimum dia 100 kalau tak salah RM175, ya, seorang ataupun suri share, maka buatlah. Ya, buatlah. Kita join sama-sama, kita beli syurga Allah dengan hak mana yang kita mampu. Mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan Allah bagikan ganjaran pahala yang terbesar untuk kita dengan amalan-amalan soleh yang kita lakukan cara yang begini. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, lepaskan apa yang boleh kita buat, ya. Masing-masing kita berlumba untuk membeli syurga Allah. Apatah lagi hari-hari yang penuh dengan ujian yang begini. Ya, kita tak boleh nak bergerak semudah yang mudah dilaku, tapi alhamdulillah hari ini kita dengar, ya, siapa ada 2 cucuk,
Ya, 2 dos dah boleh dah, insya-Allah hari Selasa atau hari Rabu ni dah boleh dah mulai aktif pergerakan, tapi di bawah pengawalan yang ketat lah. Ya, mudah-mudahan Allah pelihara kita semua. Tapi ala kulli hal, jaga penjarakan. Ya, kita nak semuanya dalam keadaan selamat, semuanya dapat terus melakukan amalan soleh untuk membeli syurga Allah sebaik yang mungkin. Baik, yang ke-50. Yang ke-50, menjawab seruan azan. Menjawab seruan azan. Ya, ini merupakan satu perkara yang kadang-kadang kita alpa ataupun kita lalai. Kenapa? Menjawab seruan azan ini dia ada kelebihan dia. Jangan lepaskan kalau kita dengar azan. Cuma perbahasannya kadang-kadang macam kita duduk di sini, azan kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah tak ada. Ya. Jadi yang mana satu kita nak jawab. Kadang-kadang azan tu dalam radio, kadang-kadang azan tu dalam TV, ya. Mana satu kita nak jawab. Okey. Di dalam bab ini para ulama telah menerangkan, alhamdulillah, azan yang diarahkan kita menjawabnya adalah azan yang paling dekat tempat kita. Misalnya surau tu paling dekat, maka itu yang perlu dijawab. Ya, kalau surau lain atau masjid lain melakukan azan pun tidak perlu dijawab. Kalau kita ada surau yang mengazannya. Tetapi tak menjadi masalah kalau kita nak menjawab yang tempat-tempat yang lain. Dan ada pun di dalam radio ataupun dalam TV, kalau berlaku azan tu dia lagi dekat kan, radio ataupun TV dalam rumah, ya, dia tak sama dengan azan yang direct daripada mulut manusia dengan azan melalui record, ya. Dalam TV ataupun dalam radio tidak menjadi masalah kalau kita tidak menjawabnya. Tetapi kalau jawab pun lagi baik. Ya, kerana apa? Dia bukan azan live, tetapi azan yang direkodkan. Adalah perbahasan ulama. Ala kulli hal, kita mengatakan apakah kelebihan azan ini? Mari kita tengok dalam hadis. Dari Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idz qala muadzzinni Allahu akbar, Allahu akbar, faqala ahadukum Allahu akbar, Allahu akbar." Okey, saya bacakan terjemahan dia. Apabila muadzin yang mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, maka kamu jawablah Allahu akbar, Allahu akbar. Okey. Kemudian kalau dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, maka kamu jawablah asyhadu an la ilaha illallah. Maka jika dikatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka jawablah dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan bila dikatakan hayya 'alas solah, maka jawablah la haula wala quwwata illa billah. Ya, kalau kita nak betulkan perjalanan jawapan dia begitu. Tak payahlah tambah aliyul azim. Ya, kenapa? Ini yang diajarkan oleh Rasulullah melalui hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, lagi tepat. Ya, ingat ibadat dia kita ikut cara Rasulullah. Kemudian kalau dikatakan hayya 'alal falah, maka jawabkan juga la haula wala quwwata illa billah. Ini azan kebiasaannya yang dilakukan, ya, pada solat 5 waktu kecuali subuh, dia akan tambah as-salatu khairum minan naum. Ya, bagaimana pula jawab as-salatu khairum minan naum? Ya, setengah orang kata sadaqta wa bararta wa anazalika minasyahidin, ada yang kata begitu begini. Sebenarnya menjawab laungan as-salatu khairum minan naum seperti mana yang disebutkan dalam hadis, bila muadzin mengazan, maka jawablah seperti mana yang disebutkan. Jadi kalau dikatakan as-salatu khairum minan naum, kita pun kata as-salatu khairum minan naum. Ya. Kemudian jika dikatakan Allahu akbar, Allahu akbar, maka jawablah Allahu akbar, Allahu akbar. Dan jika dikatakan la ilaha illallah, maka jawablah la ilaha illallah. Apa Rasulullah kata? Barang siapa menjawab dari hatinya yang ikhlas, maka baginya syurga. Ya, kalau kita betul jawab tu semua sampai habis tu daripada jiwa kita yang ikhlas kepada Allah, maka baginya syurga. Tuan-tuan dan perempuan, jawab azan sahaja dah boleh memiliki syurga. Itu belum lagi kita membaca doa dia, lepas azan baca selawat, lepas azan
doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Lepas azan kita katakan raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bi islami dina. Ya, semua itu ada fadilat-fadilat, kelebihan-kelebihan. Jangan biarkan. Ya, jangan biarkan kita langsung tidak menjawab azan, ya, kita rasakan tak menjadi masalah. Oleh kerana itu di kalangan, walaupun betul kita boleh bercakap waktu azan, ya, bercakap. Jangan pula orang kata Rasulullah kata siapa yang bercakap waktu azan mati nanti lidah dia terkeluar, terjelik. Itu semua tak sahih. Tetapi bila kita nakkan ganjaran pahala tu, bukan kita kata apa, kita katakan lebih baik kita diam untuk mendapatkan ganjaran-ganjaran pahala. Kalau bersembang lepas azan pun boleh bersembang. Ya. Hatta kalau kita baca Quran pun kita stop lah kejap. Kerana nak dapatkan fadilat, kelebihan, ya, menjawab azan. Jadi bila kita melihat barang siapa yang menjawab dari hatinya yang ikhlas, maka baginya syurga. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jangan biarkan perkara-perkara amalan-amalan soleh yang simple begini kita terlepas pandang. Maka kita berusahalah untuk menjadikan diri kita orang-orang yang menyambut seruan, pertama cinta kepada Al-Quran, kedua kita cuba membuang sesuatu yang mengganggu di jalan raya, yang ketiga sifat ihsan kita kepada manusia dan juga binatang, ya. Yang keempat menjawab seruan azan bila dilaungkan seperti mana yang disyariatkan. Dan mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan Allah berikan apa yang terbaik untuk kita di saat-saat kita mengharapkan Allah berikan ganjaran besar untuk memasukkan kita ke dalam syurga. Dan mudah-mudahan Allah berikan apa yang kita nak. Ya, insya-Allah. Jadi maka cukup sampai di sini. Dan kita cuba beramal sekadar mana yang kita mampu dan teruskan beramal. Dan mudah-mudahan kita dapat bertemu di syurga nanti bersama kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bisawab. Yang baik itu datang daripada Allah, salah dan silap dari kelemahan saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah.